Selamat sejahtera saya ucapkan buat semua penonton. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Daulah Sekalian Ana Medan dari SMK Taman Tunku Miri akan berkongsi tentang buku yang saya baca. Buku Korban Kasih merupakan pilihan saya. Buku ini ditulis oleh Fatimah Saidin. Buku ini syarat dengan emosi yang melibatkan nilai kekeluargaan. Buku ini mengandungi 368 muka surat dan 30 bab. Saya memilih buku ini kerana buku ini penuh dengan nilai murni dan pengajaran yang boleh diambil daripadanya. Saya sedar akan pentingnya hubungan kekeluargaan dalam membina keluarga bahagia. Korban Kasih menceritakan kisah seorang adik perempuan, Imah, kepada abang kesayangannya Jalil. Siti Fatimah adalah anak bongsu daripada 5 beradik, Azia, Aziz, Abdul Jamil dan Abdul Jalil. Imah menulis tentang kehidupannya dan keluarganya dari zaman kanak-kanak hingga dewasa. Satu catatan tentang peristiwa yang berlaku dalam tempoh 20 tahun yang saya kira cukup lama. Penulis menunjukkan setiap peristiwa dengan begitu berkesan sehingga kita terasa seperti kita berada di latar belakang mereka. Imah menceritakan kisah sedih abangnya Jalil yang dinafikan haknya sejak kecil oleh emak mereka. Dia dibezakan secara jelas dari segi kebendaan dan kasih sayang. Amarah dan sindiran sudah lali di telinganya kerana penderitaan yang ditanggung olehnya bukan kepalang. Dari kecil hingga dewasa beliau disisihkan. Jalil hanya mempunyai ayah yang sering menjadi benteng tempat dia bersandar. Tetapi kepergian ayah mereka adalah permulaan kepada peristiwa besar yang melanda hidup mereka sekeluarga. Babak yang paling menyentuh hati saya ialah apabila Jalil menangis di kubur ayahnya selepas dia dibelasah teruk oleh emaknya hanya kerana terlanggar emaknya secara tidak sengaja. Selain itu, kekuatan pembinaan watak utama yang menerajui cerita ini banyak menyumbang kepada kecemerlangan Korban Kasih. Pemahaman watak dan konflik pewatakan ditunjukkan dengan begitu cemerlang. Dalam watak Imah dan abangnya, Abdul Jalil, dua watak ini hidup dengan jayanya bagi menggerakkan pewatakan mereka sepanjang cerita. Watak Jalil memberi contoh yang baik kepada ibu bapa untuk mengelak daripada ditindas atau mendiskriminasi anak-anak mereka. Balasan darinya akan datang kerana mensia-siakan amanah yang diberikan kepada mereka. Penulis juga mempamerkan watak sampingan seperti ayah, Abdul Jamil, Aziah juga dikenali sebagai Kak Long, Aziz juga dikenali sebagai Abangah, Nenek Lima, Ibu dan Rafiza dengan sangat baik. Setelah membaca karya yang ditulis oleh Fatimah Saidin, saya mendapati perasaan sedih yang tidak dapat dilupakan sehingga hari ini. Penulis kreatif ini mencipta karya yang begitu menyentuh hati sehingga saya kerap berhenti membacanya. Terutamanya kerana babak yang berkaitan dengan kekejaman seorang emak terhadap anak kandungnya sendiri. Insan yang kejam yang digambarkan dalam naskah ini. Cuba kita renung sejenak. Ibu mana yang selalu sisihkan anak kandungnya sendiri? Mungkin sukar untuk diterima, tetapi peristiwa seperti ini tidak mustahil berlaku di luar sana dan ia telah dicatatkan. Ia begitu menyentuh hati saya apabila saya membacanya kerana ia menggambarkan kesedihan seorang adik yang menangisi nasib malang abang kandungnya akibat perbuatan emak kandung mereka sendiri. Ia juga menggambarkan kerinduan tidak terhingganya kepada abang kesayangannya. Hubungan keluarga tidak mungkin terputus walaupun abangnya membawa hati yang lara. Pada akhirnya, mereka bertaut semula dek penyesalan emaknya yang selama ini telah berlaku zalim kepada anaknya. Air dicincang tidak akan putus. Pada pandangan saya, sukar untuk saya menggambarkan kekaguman saya pada nilai kehidupan yang ada dalam naskah Korban Kasih ini. Penulisan penerbitan buku ini merupakan satu usaha yang sangat baik dan perlu diteruskan bagi menyebarkan kesedaran bagi masyarakat agar setiap bersyukur dengan apa diperolehi dari ibu dan ayah selama ini. Biarpun bukan kebendaan, namun kita tidak pernah kurang apa-apa. Selain itu, naskah ini menjadikan ibu bapa agar tidak membanding beza anak-anak yang dikurniakan oleh Tuhan. Semua anak wajar diberi kasih sayang sewajarnya. Saya akhiri ulasan ini dengan serangkap pantun. Pokok ketapang tumbuh penunggul, dipotong-potong dibuat papan.
sepakat muafakat perkara yang unggul, bahagia keluarga, amalan kehidupan. Sekian daripada saya, Douglas Tanyan, Anak Medan.